Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran tentang ilmu nahwu dan saraf pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Jadi kita sedang berbincang dengan topik sulasi yang ada tambahan. Sulasi yang tidak ada tambahan ataupun kita panggil dia sulasi mujarad. Mujarad. Tambahan adalah sulasi mujarad. Mujarad itu maknanya tak ada tambahan. Tak ada tambah huruf. Maknanya hanya 3 huruf saja. Dia hanya 3 huruf saja. Dan daripada 3 huruf tu kita buat dia punya fa'il mudhari'. Kita buat dia punya ataupun kita bentuk dia punya mazdar dan kita bentuk dia punya isim fa'il dan kita bentuk isim maf'ul, kemudian kita buat fa'il amar dan fa'il nahi, iaitu fa'il jangan, suruhan. Jadi yang ini kita kena fahamlah cara nak buat dan sebagainya. Yang pertama, 3 huruf mujarad ini, sulasi mujarad ini dia ada 6 bab. 6 bab yang mana bab untuk fa'il madhi dia ada 3, iaitu fa'ala yaf'ulu, ain dia berbaris dhammah, kemudian fa'ala yaf'ilu, ain dia berbaris bawah, kemudian fa'ala yaf'ulu, ain dia berbaris dhammah. Ain dia berbaris baris satu baris atas, satu baris bawah, ada lagi satu baris dhammah. Manakala dia jadi 6 bab apabila fa'il mudhari' dia, fa'il madhi, fa'il mudhari'. Dia ada regu dia. Jadi daripada fa'ala yaf'alu kita dapat fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Daripada 3 ni, daripada fa'ala, ain baris atas, kemudian mudhari' dia boleh jadi dhammah, boleh jadi baris bawah, boleh jadi baris atas. Jadi daripada fa'ala, ain baris atas, dia jadikan 3. Boleh jadi dia punya mudhari' dia, ain dia berbaris dhammah, boleh baris bawah, boleh baris atas.
Yang bagi dhammah tu kita kata dia pintu yang pertama, bab yang pertama. Yang fa'ala yaf'ilu itu bab yang kedua. Manakala fa'ala yaf'alu itu adalah bab yang ketiga. Okey. Dari sini ada lagi fa'il yang tiga huruf berbaris ainnya bagi bawah. Fa'ila. Fa'ila. Daripada fa'ila dia akan dapat dua bentuk. Satu fa'ila yaf'alu, lagi satu fa'ila yaf'ilu. Satu bagi atas, satu bagi bawah. Yang bagi atas bagi bawah ni ain dia saja. Kita cerita tentang ain dia saja. Jadi grup yang fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu itu ada dua grup, dan grup tu grup yang keempat dan grup yang keenam. Sebenarnya nama grup ni tak jadi masalah. Mana-mana boleh. Tapi nak mudahkan kita belajar, kita bagilah nama grup dia di grup yang keempat. Manakala yang yaf'ilu grup yang keenam. Manakala yang kelima fa'ulu yaf'ulu. Dua-dua ain. Dua-dua ain. Jadi madhi dia ain, kemudian mudhari' pun ain. Jadi fa'ula yaf'ulu. Jadi kita dapatlah dia punya rumusan dia bagaimana kita bincang minggu lepas. Aku yakin hanya dia untukku ini. Aku tu adalah fa'ala yaf'ulu. Yakin fa'ala yaf'alu. Kemudian hanya fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Kemudian dia fa'ala fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Bagi atas. Jadi dapat dia. Dan fa'ula yaf'ulu. Untukku. Fa'ila yaf'ila. Fa'ila yaf'ulu adalah kini. Jadi aku yakin hanya dia untukku kini. Kalau nak pakai yang itulah. Kalau tak nak pakai pun tak apa. Sebab kita boleh ingat bagi dhammah, bagi bawah, bagi atas. Kemudian yang seterusnya bagi atas, bagi dhammah, bagi bawah. Itu saja. Mudah aja. Ingatkan baris itu lebih mudah daripada mengingatkan inilah dia punya rumusan yang dibagi ni. Itu hanya cara saja. Kita boleh ikut, kita boleh tak ikut. Begitu juga kita telah pergi kepada fa'il amar. Fa'il amar, sebenarnya fa'il amar tu alifnya mestilah sama ada bagi dhammah atau bagi bawah. Itu saja pilihan dia. Kemudian fa dia mati, lam dia mati. Jadi ain dia boleh bagi atas, boleh bagi dhammah, boleh bagi bawah, atas dan dhammah. Jadi kita dapat adalah uf'ul. Uf'ul. Jadi bagi alif tu bergantung pada ain. Kalau ain tu berbagi dhammah, maka dia punya baris dia adalah dhammah juga. Dhammah juga. Jadi kita dapat uf'ul. Maknanya buatlah. Kemudian kalau yang bab fa'ala yaf'ilu, kita dapat if'in. Maknanya dia buatlah juga. Cuma dia dari kataan lain. Maknanya dia buatlah. Wazan dia maknanya buatlah. Kalau makna yang sebenarnya mengikut perkataan yang kita gunakan. Kalau perkataan itu dalam bab kata bayak tubuh, maka jadi uktub, maka tulislah. Jadi kalau yang bagi bawah, kita padankan dengan perkataan dia itu. Jadi dia punya fa'il amar, dia punya rumusan dia ujub diri dia bisa ina diri. Kalau nak pakai yang itulah. Kalau tak nak pakai tak ada masalah. Kita boleh pakai uf'ul. Uf'ul. Kalau hamzah alif tu bagi dhammah, mestilah ain tu bagi dhammah. Ataupun ain tu bagi dhammah, alif mesti bagi dhammah. Kalau ain tu bagi bawah, alif dia mesti bagi bawah. Ataupun kalau ain tu bagi atas atau bagi bawah, maka alif tu mesti bagi bawah. Jadi dari situ kita dapatlah cara macam mana nak buat fa'il amar. Amar. Okey. Dan berikutnya kita telah belajar tentang fa'il nahi. Fa'il nahi mudah je. Ambil fa'il mudhari', matikan baris hujung, kemudian tambah la di depan, kemudian yaf'alu tadi ganti dengan ta. Taf'al. Taf'alu.
Taf'al ataupun taf'un, taf'al, taf'il. Boleh dua. Okey. Jadi kalau nak buat fa'il nahi, nombor satu matikan bagi hujung. Okey. Yang kedua, istilah ya tadi ganti dengan ta. Jadi la taf'al, la taf'un. Jadi tambah la. La tu maknanya la jangan. La jangan ni dia mematikan huruf yang terakhir. Kalau la bukan ataupun tidak, dia tidak mematikan baris yang terakhir. Cuma la jangan. La jangan tu dia mematikan huruf terakhir. Jadi daripada taf'alu jadi taf'al. Kemudian tambah la. Jadi ta tu kena diganti. Tak boleh pakai hamzah, tak boleh pakai ya dan tak boleh pakai nun. Kerana apabila kita beri arahan, kita mesti mengarah kepada orang yang kita bercakap. Jadi orang bercakap tu adalah kamu. Kamu dalam sini kita ganti dengan huruf ta. La taf'un ataupun la taf'in, la taf'al, la taf'al, la taf'il. Jadi itu saja. Tak ada yang lainnya. Jadi kalau kita dapat yang ni, insya-Allah kita boleh. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Silakan. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Ni la tu is lam alif kan? La yang tak nak tu, yang tidak tu. Kalau la yang satu tu satu alif je. Betul Macam mana la yang? Kalau la tak nak lam alif, la itu fi'il nahi. Kalau lam saja, la mana satu tu, mana tu ujung tu tak matilah. Dia huruf dia macam boleh berbaris. Oh, kalau la saja. Lam alif dan kalau la saja, tak ada lam alif, tak ada alifnya, la saja. Itu huruf lain. Yang huruf jangan ni la ada alif. La yang ada alif tu adalah la ada alif kan? Maksudnya adalah jangan. Satu je lah. Jangan maksud dia. Kalau la tu maksudnya jangan, maka huruf fa'il di hujung sekali kena matikan. Maknanya jangan. Jangan mati. Tapi ada juga la, tapi la bukan maksud la jangan. La tidak. La tidak, tak boleh matikan huruf yang dia. Tak boleh matikan. Dia kena letak juga itu lam satu je kan? Okey, got it. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau tu la tidak, la tidak, kita kena baca dengan dhammah lah. Contohnya uf-un. Okey. Jadi maknanya kita kena baca dengan la taf'un, la taf'ulu. Kalau la tu la, betul. La tu la tidak. Tapi kalau la tu la jangan, la tu kena matikan. La tu kena matikan. Ingat, apabila la tu la jangan, maka lam di hujung tu kena matikan. Ataupun huruf di hujung tu kena dimatikan. Jadi la ni ada banyak jenis dia. Boleh jadi tidak, boleh jadi jangan, boleh jadi untuk tujuan yang lain lagi satu. Untuk tujuan Ustaz. Dia la tu lam dan alif tu untuk tidak dan jangan, bukan lam tu satu untuk tidak kan? Dia mesti ada lam alif untuk tidak dan jangan kan? La juga lam bagi atas alif maknanya boleh jadi tidak, boleh jadi jangan. Kalau maksudnya jangan, maknanya kita mencegah. Kalau mencegah di hujungnya itu kena mati. Kenapa mati? Sebab itu adalah arahan. Amar. Bila amar hujungnya mati. Tapi kalau lau tu bukan lau jangan, lau tidak. Tidak bukan arahan, tidak bukan suruh. Tidak ni adalah katakan tidak. Tidak maknanya negatif, tidak. Jadi kalau tidak maksudnya dia tidak mematikan huruf. Jadi kita kena baca la maksudnya maknanya tidak. Maksudnya Ustaz, kalau mana tidak tu mesti ada lam dan alif juga kan? La tu hijaunya lam alif. Bukan mesti ada lam dan alif kan? Bukan lam satu je. Bukan la satu saja. La dan alif itu maknanya tidak ataupun jangan. Okey, terima kasih Ustaz. Min fadlik Ustaz. Silakan. Min fadlik. Soalan dia awal tadi, soalan akhir tadi, dia tanya lam tu satu ejaan dia lam alif, satu itu lam alif tu bermakna
Itu yang nahi lah. Tapi soalan di satu lagi dia kata lam tidak ada alif. Adakah itu yang bermakna tidak? Jawapan ni saya rasa dua-dua pun ejaan dia adalah lam alif. Tinggal lagi lam alif yang pertama yang kita matikan hujung tu kan, matikan baris hujung ya dan kita ganti dengan ta. Itu adalah bermakna nahi. Dan bermakna janganlah. Lam alif yang tidak bermakna kita tak mesti kita tak matikan huruf akhir dia, kita baca dengan dhamma, itu makna dia la tidak. Betul tak Ustaz? Ejaan dia mesti dua-dua ada lam alif. Betul. Betul statement. Betul. Alhamdulillah. Very clear. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good. Okay. Syukran. Okay. Jadi sekarang ni kita beralih pada muka surat berikutnya, yang mana yang itu kita telah bincang minggu lepas, yang apa namanya dia punya menggunakan rumus sakti tu. Saya rasa semua dah faham kot. Kalau nak gunakan rumus sakti dia ni boleh ikutlah. Kalau tak nak guna pun tak ada masalah sebab mudah. Tapi kalau nak ikut boleh ikutlah. Boleh bacalah. Jadi sekarang ni kita pergi kepada muka surat, kita berakhir tu hari pada muka surat 38. Betul? Muka surat 38. Jadi muka surat 38 tu kita bincang tajuk fa'il amar. Fa'il amar. Jadi di sini diberitahu cara nak bentuk fa'il amar. Tadi kita bincang dah, tapi kita bincang lagi sekali. Fa'il amar ni mengikut pada tabel 3.2. Jadi fa'il amar tu dibuat daripada fa'il mudhari' dulu. Sebagai contoh macam yaftahu. Yaftahu di perkataan fataha. Fataha yaftahu. Jadi ta dia ataupun ain dia bagi atas. Bagi atas. Jadi yaftahu. Daripada yaftahu ni kita buat dia punya fa'il amar. Macam mana cara dia? Cara dia yang pertama matikan dulu huruf hujung. Huruf hujung di sini yaftahu ni adalah ha. Jadi kita matikan huruf ha, jadi kita dapat yaftah. Ha. Lepas kita matikan ha, kita kena buang ya. Pasal apa kita buang ya? Asal ya tu adalah huruf mudhari'. Huruf mudhari' ni boleh ya, boleh alif, boleh nun, boleh hamzah. Ada 4. Jadi dalam sini ya. Ya ni mana dia. Kalau hamzah tu maknanya saya. Kalau ta tu awak. Kalau nun tu nahnu. Kami. Jadi sini Ustaz. Ustaz. Ya. Boleh display dia punya teks tak? Display dia punya ada dalam nota, tak ada nota. Nota saya ada. Tak ada. Okey. Dalam ni tak ada. Kejap. Selalu Ustaz display the text. Okey. Okey, terima kasih. Okey, that's it. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Yang ini. Dapat? Okey. WhatsApp MBC. Okey. Jadi daripada yaftahu, ta ni dia punya ain dia. Kemudian kita matikan dia daripada fa'il mudhari' tadi, kita matikan huruf hujung dia. Jadi kita dapat yaftah. Yaftah ni belum lagi fa'il amar. Sebab ya ni adalah ya mudhari', huruf mudhari'. Huruf mudhari' tu ada 4 termasuk ya. Jadi oleh kerana itu kita kena buang ya. Apabila kita buang ya, kita dapati fa tu mati dan ta bagi atas, ha tu mati. Tak boleh nak baca. Jadi untuk menyelamatkan keadaan tu supaya kita boleh baca, maka kita tambah hamzah wasal. Hamzah wasal. Kalau dalam Quran hamzah wasal ni dia punya atas dan hamzah tu alif tu dia tak ada tanda sad. Sad tu makna wasal. Apa maksud hamzah wasal? Hamzah wasal ni kalau dia di pangkal kita sebut. Kita baca. Kalau dia di tengah, kita tak sebut. Kita terus kepada huruf berikutnya. Okay. Jadi apabila kita tambah alif ni, jadi macam mana kita nak bagikan alif ni?
Jadi bariskan alif tu mengikut huruf ain dia. Ataupun ain dia di sini adalah ta. Jadi ta ni bagi atas, maka alif kena bagi bawah. Kalau ta ni bagi bawah, maka alif pun kena bagi bawah. Kalau ta ni bagi dhamma, alif ni bagi dhamma. Jadi kalau pada perkataan fathah, dia tak boleh dhamma sebab ta dia bagi atas. Jadi mestilah alif ni bagi bawah. Jadi iftah. Iftah maknanya bukalah. Arahan, suruh buka. Iftah, buka. Awak buka. Di dalamnya ada awak. Ada anta. Dia punya dhamir mustatir dia adalah anta. Okey? Okey. Itu juga dengan kataan daraba. Daraba ni ain ni bagi bawah. Jadi dia punya mudhari' dia yadribu. Yadribu nak buat dia punya fa'il amar, matikan dulu bar tu ataupun ain dia tu. Ain pula lam dia tu. Ain dia adalah ra. Jadi kita dapat yadrib. Yadrib ini bukan lagi fa'il amar sebab ada ya. Kena buang ya. Kalau buang ya tak boleh baca. Syaratnya tak boleh baca. Kalau buang ya boleh baca, jangan ditambah hamzah, jangan tambah alif ni. Kalau tak boleh baca macam ini, alif ni tak ada, kita tak boleh baca. Apabila tak boleh baca, baru kita tambah hamzah wasal. Kalau dia boleh baca, jangan tambah. Ada perkataan yang lepas kita buang ya tu, kita masih boleh baca. Jadi jangan tambah hamzah, jangan tambah alif ni. Jangan tambah hamzah wasal ni. Jadi dah tambah hamzah wasal, kemudian barisnya mengikut baris ra. Jadi bagi bawah. Jadi idrib. Idrib maknanya pukul. Pukul. Okey. Kita juga kataba. Kataba yaktubu. Ini fa'il amar, fa'il mudhari' dia. Kita nak buat dia punya fa'il amar, matikan dulu ba tu, kemudian buangkan ya, tambahkan alif, bariskan dengan dhamma. Sebab ta tu bagi dhamma, dia pun bagi dhamma. Jadi uktub. Uktub maknanya tulislah. Tulislah. Jadi di dalamnya ada anta. Walaupun tak ada sebut anta di sini, tapi di dalamnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Okey? Okey. Dapat dah? Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Jadi ini dia punya rumus saktilah yang tadilah. Okey, alhamdulillah. Wujub diri bisa hina diri. Ini punya explanation lah. Ini saya dah explain. Jadi kalau masih perlukan boleh baca. Ini pun jadi begitu juga. Ini kan itu pun sama juga. Jadi di sini dikata seluruh hamzah pada fa'il amar sulasi mujarrad. Seluruh hamzah. Maknanya hamzah ni. Hamzah ini ya. Pada fa'il amar sulasi mujarrad adalah hamzah wasal. Hamzah wasal yang saya kata ada kepala sad. Sepatutnya di dalam Quran ni ada kepala, ada atas kepala ni ada sad. Kalau lagi satu hamzah kotak. Kalau hamzah kotak dia tak ada sad atas tu. Tapi dia ada hamzah. Huruf hamzah tu maknanya hamzah di atas alif maknanya itu hamzah. Hamzah kotak nama dia. Hamzah putus. Kalau sekiranya hamzah wasal ada kepala sad di atas. Jadi ini adalah hamzah wasal. Tapi kebanyakan kalau hamzah wasalnya dia tak beri tanda apa-apalah. Sebab kita faham je lah, apabila ada hamzah di atas itu hamzah kotak. Manakala kalau tak ada hamzah, tak ada tanda apa-apa tu maknanya hamzah wasal. Jadi hamzah wasalnya dia adalah tidak dibaca kalau duduk di tengah. Katalah depan ada perkataan wa. Jadi kalau wa, lepas wa ni bersambung ke sini, dia tak baca alif ni. Jadi terus waf il. Kalau ada wa dan sebagainya. Ini if'il. Ini sebab tak ada apa-apa depan ni. Kalau ada apa-apa, katakan ada wa ke, jadi wif. Wif'il. Waf. Wif'il. Okey. Wow tu baru bawah Ustaz. Bagi atas, sorry. Wa tu bagi atas sebab wadan. Jadi waf'il. Waf'il. Bukan bagi bawah. Yang bagi bawah alif hamzah. Jadi hamzah ni sama ada bagi bawah ke, bagi atas ke, bagi dhammah ke. Kalau ada depan ni perkataan
lain, maka kita tak baca. Kita terus matikan kembali. Jadi waqf in. Jadi kita tak baca hamzah ni. Tapi kalau hamzah wasal, hamzah qata' kita kena baca. Wa af'al kalau sekiranya ini hamzah ada hamzah qata'. Tapi oleh kerana hamzah wasal, kita terus daripada wa mesti bagi atas lah. Sebab wadan. Jadi waqf in. Jadi maknanya dan awak buatlah. Jadi cuba tengok contoh di sini. Dia bagi contoh di sini, hamzah wasal adalah hamzah yang tidak dibaca ketika didahului oleh kataan lain. Sedangkan hamzah qata' tetap dibaca. Contoh di sini. Hamzah wasal. Izhab. Di sini. Jadi dalam kataan ini dikata izhab warji'. Izhab warji'. Jadi izhab ni, hamzah ni, alif ni dibaca. Pasal apa disebut? Pasal dia duduk depan. Tak ada orang depan ni, tak ada apa-apa sebelum ni. Jadi kita kena baca izhab. Tetapi yang ni irja'. Irja' maknanya kembalilah, awak kembalilah. Ini ada waw. Jadi warji', warji'. Jadi izhab warji'. Pergilah dan kembalilah. Jadi alif ni tidak disebut. Alif ni disebut pasal apa? Dua-duanya hamzah wasal. Tapi alif ni disebut kerana dia depannya tak ada apa-apa. Tapi yang ini depannya ada waw. Jadi oleh kerana ada waw maka jadi kena ilat jangan sebut. Jadi warji'. Warji'. Okey? Maknanya pergilah dan pulanglah. Manakala contoh hamzah. Hamzah qat'ah. Azhabu warji'. Azhabu warji'. Apa makna ni? Bukan wa'arji' Ustaz. Ya? Bukan wa'arji'. Warji'u, sorry. Warji'u. Apa makna ni? Apa makna azhabu dengan wa'arji'u? Saya pergi dan saya kembali. Pergi dan balik. Saya Pergi dan saya balik. Pergi dan balik. dan saya balik. Jadi maknanya kalau alif ni maknanya buatlah, pergilah. Yang ini baliklah. Tapi yang ini Saya hamzah ni bukannya menunjukkan apa fa'il amar, tapi ini adalah azhab. Azhabu ni fa'il mudhari'. Azhabu maknanya saya sedang pergi. Wa arji'u dan saya sedang balik. Jadi ada hamzah wasat dengan hamzah qata' je, kalau kita tak perhati mungkin salah makna. Yang ini makna dia saya sedang pergi. Yang ini saya sedang balik. Tapi yang ini pergilah. Dan baliklah. Jadi hamzah wasal ni adalah untuk fa'il amar. Hamzah ni fa'il amar. Ini hamzah ini pula bukan fa'il amar. Ini adalah fa'il mudhari' yang menunjukkan saya. Hamzah itu menunjukkan saya. Jadi saya sedang pergi ataupun saya pergi. Dan wa arji'u dan saya sedang kembali. Jadi kena perhatilah. Hamzah ada hamzah ke ataupun wasal. Antara hamzah wasal dengan hamzah ni lain makna dia, sangat lain. Perkataan tu menjadi makna yang sangat berbeza. Yang ini amar, yang ini fa'il mudhari'. Okey. Jadi beza antara hamzah wasal dengan hamzah qat'i kita kena lihat. Bukan maknanya apabila al-hamzah alif je kita kata itu hamzah ke, kadang-kadang kita kata hamzah, kadang-kadang kita kata alif. Tak. Jadi kalau hamzah yang ada hamzah ni ada rumah atas ni, ada huruf dia di atas ni, itu adalah menggantikan saya pada fa'il mudhari'. Mudhari' pada fa'il mudhari' adalah saya. Jadi ini saya sedang pergi dan saya sedang kembali. Okey.
Jauh itu okey? Okey. Ini fa'il nahi, fa'il mudhari'. Ini pun tak ada masalah juga, macam tadi juga. Daripada kita ambil, kalau kita nak bentukkan fa'il apa namanya? Fa'il nahi, kena bentuk fa'il nahi, kita kena ambil daripada fa'il mudhari'. Kalau nak buat fa'il amar pun daripada mudhari', nak buat fa'il nahi pun mudhari'. Jadi fa'ilnya adalah yaftahu. Yaftahu tu kita matan tadi juga, kita matikan ujungnya, kemudian sudah mati ujung tu, kita buang ya ganti ta. Mesti buang ya ganti ta. Sebab apa? Ya ni adalah dia. Ta ni adalah awak. Jadi kalau dia, kalau kita tak buang, jadi la ya tak betul. Tak betul pasal apa? Awak buat dia, jangan dia buat. Mana boleh? Kita beri arahan kepada orang yang depan kita. Orang yang depan kita tu tak, awak. Awak seorang ke, awak dua ke, awak tiga ke, atau ramai ke, tetap tak di depan. Jadi la taftah. Jadi ha ni mati macam tadi juga. Ta ni gantikan ni huruf ya yang depan ni. Tadi kita buang ya, kita ganti dengan ta. Pasal apa kita ganti dengan ta? Sebab kita suruh orang depan kita. Kita tak boleh suruh orang yang jauh dari kita. Tak boleh suruh mereka. Tak boleh suruh anak. Tak boleh suruh nahnu. Tak boleh. Macam mana kita nak suruh kami? Saya suruh kami. Tak jadi ansur. Tak jadilah ayat tu. Jadi, bila suruh mesti tak. Jadi kita dapat la taftah. La taftah. Jadi taftah ni adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang hujungnya dimatikan. Pasal apa dimatikan? Kerana depannya menunjukkan la. La tu adalah jangan. Tapi kalau la tidak, tetap kita baca taftahu. Itu bukan fa'il apa ni, bukannya fa'il nahi dah. Kalau la taftahu, itu maknanya tidak. Tidak dia buka ataupun tidak awak buka. Kalau la taftah, jangan awak buka. Dua kataan yang berbeza. Kalau la taftahu, maknanya awak jangan buka. Tapi kalau awak jangan buka la taftah. Tapi kalau tidak buka, awak tidak buka la taftahu. La taftahu maknanya awak tidak buka. Sebab bagi hu ni menunjukkan la ni bukan la jangan. Hu ni menunjukkan la tu la tidak. Jadi kalau kita baca la taftahu maknanya awak tidak buka. Awak tidak buka buku yang kita sedang bincang. Tapi kalau la taftah, awak jangan buka. Cuma bezanya ha tu bagi aku. Kalau ha tu bagi dhamma, maka dia maknanya jangan. Kalau ha tu bagi mati, maknanya tidak. Jangan. Kalau ha tu bagi mati, maknanya jangan. Kalau ha tu bagi dhamma, maknanya tidak. Jadi kalau kita baca taftahu, maknanya tidak buka. Awak tidak buka. Kalau baca dengan tah mati, awak jangan buka. Boleh? Boleh. Benda tu saya rasa Okey. boleh ya? Semuanya boleh? Alhamdulillah. Ini juga kataan yadribu, yadribu dan yaktubu. Ini pencaranya sama. La tu adalah la jangan, tapi kalau kita nak buat la tidak, maka ba tu jangan matikan. Huruf akhir tu letakkan dhamma. Jadi maksud dia tidak. Okey. Jadi la ni tidak pun boleh, kemudian jangan pun boleh. Kalau jangan matikan huruf akhir, kalau tidak dhammakan huruf akhir. Okey? Saya rasa dia terang. Jadi kalau nak ikut juga terang. Dia bolehlah pakai ini. Aku makin sayang sama mami. Aku makin sayang sama mami. Kalau mami masih hidup lah. Kalau mami dah tak ada, nak sayang lah. Tapi kita masih boleh sayang pada mami yang dah meninggal. Macam mana? Doakan dia selalu. Doakan dia selalu. Itu tanda doakan. Doakan dia. Doakan supaya dia diampunkan dosa. Doakan supaya makam dia, kubur dia sentiasa Tuhan benderang. seolah-olah macam taman. Alhamdulillah.
Ya Allah, jadikan makam ibuku, ayahku sebagai taman-taman dalam syurga. Lepas itu minta pula lapangkanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, lepas itu amankanlah kuburnya. Lepas itu ya Allah, masukkanlah mereka berdua ke dalam syurga Firdaus. Bukan syurga lain, syurga Firdaus. Masukkan yang tertinggi. Kita minta yang tertinggi. Tuhan nak bagi syurga mana tak kisahlah. Nombor 2 ke nombor 3 ke tak kisah. Asal masuk syurga tu kita dah berjaya tu. Jadi itu tanda kita sayang. Jadi kalau aku makin sayang pada sama mami, doakan dia. Doakan kita punya mak kita, ayah kita supaya mereka sentiasa dalam keadaan aman, aman dan aman. Kemudian poin yang ketujuh tu, muka surat 43, 44 tu ulanganlah. Kita pergi kepada yang muka surat 7. Muka surat 45, poin yang ketujuh. Isim zaman, isim makan dan isim alat. Isim zaman, isim makan, dan alat. Isim zaman maknanya menunjukkan waktu, isim makan menunjukkan tempat, isim alat menunjukkan nama alat. Okey. Apa rumus dia? Rumus dia mudah saja. Sebab itulah dia tak banyak perbincangan, sebab dia mudah. Jadi isim zaman dan isim makan, dua-dua tu dia sama saja. Dia punya wazan dia sama, iaitu maf'ilu. Maf'ilu. Min tu baris atas. Dan kalau min tu baris atas, itu menunjukkan isim zaman ataupun isim makan. Menunjukkan masa dan menunjukkan tempat. Ataupun maf'alu pun boleh juga, ataupun maf'alatun. Jadi dia ada dua. Sama ada maf'ilun, itu general dia, ataupun maf'alun, ataupun maf'alatun. Maf'alatun ni untuk mu'annas, ini untuk muzakkar. Kalau untuk mu'annas yang buat, jadi maf'alatun. Kalau yang muzakkar buat, maf'alun. Generalnya maf'ilun. Jadi ini adalah wazan untuk isim zaman dan isim makan. Isim zaman menunjukkan masa, isim makan menunjukkan tempat. Di sini dia bagi contoh. Dia kata, contoh dia waladun. Waladun ni fa'il madhi. Maknanya dia telah melahirkan. Dia telah melahirkan. Jadi, kalau nak tunjukkan waktu kelahiran dia, maulidun. Maulud. Yang kita sebut sambutan maulud tu. Inilah dia. Menunjukkan waktu kelahiran Nabi. Maulud Nabi maknanya waktu kelahiran Nabi. Ataupun tarikh kelahiran Nabi. Jadi, maulidun. Ini adalah nama zaman. Isim zaman. Isim waktu. Maulud. Maulidun. Adalah menunjukkan isim bila waktu dilahirkan. Kalau kataan wa'ada. Wa'ada maknanya telah berjanji. Fa'il madhi. Kemudian dia punya isim zaman dia ataupun isim makan dia mau'idun. Mau'idun maknanya waktu ketika berjanji. Waktu dijanjikan. Mau'idun. Jadi wa'ada berjanji, mau'idun waktu dijanjikan. Di antaranya waktu yang Tuhan janjikan kepada kita apa dia? Hari kiamat. Mau'idun. Mau'idun itu adalah yang dijanjikan, waktu yang dijanjikan. Belum sampai lagi. Begitu juga dengan perkataan sajadah. Sajadah maknanya dia telah sujud. Jadi nak menunjukkan tempat. Tadi zaman, ini tempat. Tempat jadi kita tambah mas lah dari atas. Masjidun. Masjidun maksudnya masjid. Masjid dia tempat sujud. Ditambah min bagi atas juga. Jadi tempat sujud. Kalau katabah, dia telah tulis. Jadi maktabun maknanya pejabat. Ataupun meja, tempat tulis. Maktabu. Maktabun maknanya meja. Ataupun pejabat. Ataupun kantor. Kantor pun boleh juga. Jadi maknanya... Ustaz, kena tambah... Ustaz, ujung itu kena tambah domah lah. Kalau tak ada Masjidun. apa-apa di depannya, kalau tak ada dia punya amil yang menyebabkan dia ni berbaris lain daripada domah, maka ikutlah dia punya apa amil dia. Kalau amilnya menyebabkan dia berbaris bawah,
kena baca bawah lah. Kalau katakan ini masjid. Masjid ni adalah tempat sujud. Kalau sekiranya depannya ada min, azhab min. Sebagai contoh. Min masjid. Jadi kena bagi bawah lah. Jadi masjidilah sebab ada min depan dia. Dia punya amir dia ada min. Tapi kalau tak ada apa-apa, masjidun. Kenapa bagi dua ni? Kerana depannya tak ada alif lam. Kalau al-masjid, kena baca al-masjidu. Kedun, jidu. Bagi satu. Sebab ada alif lam. Tak ada alif lam, didomahkan dengan satu saja. Kalau ada alif lam. Tak ada alif lam, kena domahkan dua. Ini nakirah. Ada nakirah, dia kena ada tanwin. Kalau sekiranya makrifah, dia ada alif lam dan tak boleh tanwin. Jadi maknanya alif lam dengan tanwin tak boleh duduk sekali. Jadi kalau di sini masjidun atau kita boleh sebut al-masjidu. Iaitu al-maktabu ataupun maktabun, tak ada al. Jadi ini juga mal-abun. Mal-abun daripada la'ibah. La'ibah ni maknanya dia telah bermain. Jadi tempat bermain mal-abu, min bagi atas. Mal-abu. La'ibah. Ya. Tempat mal-abu maknanya tempat bermain ataupun padang permainan. Padang permainan pun dipanggil mal-abu. Min bagi atas. Min tu bagi atas. Begitu juga dengan wazan maf'alatun. Maf'alatun ni wazan untuk muannas. Menunjukkan tempat. Sebagai contoh, kataan darasa. Darasa maknanya dia telah belajar. Tetapi dia punya tempat belajar tu namanya tambah min. Min bagi atas. Jadi madrasatun. Tambah marbutah. Menunjukkan tempat tu dikira sebagai muannas. Jadi darasa madrasatun. Maknanya sekolah. Ini belajar. Dia telah belajar. Belajar di mana? Belajar tempat belajar di sekolah. Jadi dapat madrasah tu. Madrasah tu maknanya sekolah. Okey. Kemudian hakama. Hakama maknanya dia telah menjatuhkan hukum. Dia telah hukum. Jadi tempat menjatuhkan hukumnya namanya mahkamah. Mahkamatul. Mahkamah bermakna pengadilan. Tempat menjatuhkan hukum ataupun tempat pengadilan. Jadi min bagi atas. Jadi min bagi atas dia boleh jadi tempat, boleh jadi zaman. Tengok keadaan lah, tengok perkataan yang kita sambah tu. Kalau darasa maknanya adalah sekolah. Sekolah belajar. Tempat belajar. Madrasah tu. Madrasah. Jadi nak menunjukkan alat, nak menunjukkan tempat dan masa, tambah min bagi atas. Itu dia punya poin dia. Tambah min bagi atas. Di pangkal dia. Tapi kalau menunjukkan alat, tambah min bagi bawah. Alat, menunjukkan alat. Min bagi bawah. Mif'ala, mif'alun atau mif'alatun. Jadi sama dia. Bagi bawah. Mim bagi bawah. Boleh jadi mif'alun untuk muzakkar, mif'alatun untuk isim yang muannas. Itu contoh di sini. Masaha. Masaha itu makna papan padam, pemadam. Masaha. Telah menghapuskan dia. Jadi alat penghapus mim bagi bawah, mim sahatun. Mim sahatun maknanya alat yang memadam. Boleh jadi eraser ke getah tu. Boleh jadi kalau papan ni gunakan dia punya duster. Jadi mim bagi bawah. Jadi kalau mim bagi bawah tu mudah kita ingat. Itu adalah menunjukkan alat. Kalau mim bagi atas sama ada alat ataupun tempat. Itu saja. Dapat yang tu selesai masalah. Isim makan, isim zaman dan isim alat. Di sini daraba. Daraba maknanya dia telah pukul. Kalau midrabun maknanya alat pemukul. Alat pemukul. Alat pemukul tu boleh rotan ke ataupun penukul ke ataupun boleh juga raket. Kalau raket ni alat pemukul lah. Alat pemukul untuk
nak pukul buah raket tu. Buah yang berbulu tu. Jadi maknanya min bagi bawah. Min robot itu adalah alat pemukul. Asalnya ada darabah. Ataupun satara. Satara maknanya kayu pembaris. Kalau alat kayu penggaris itu adalah mistaratun. Ini adalah alat untuk menggaris, iaitu kayu pembaris. Kayu pembaris namanya mistaratun. Min bagi bawah. Itu saja. Itu saja tentang isim alat, isim makan dan isim zaman. Itu saja. Dia tak banyak bincang dah. Itu saja. Jadi kalau kita tengok bagi bawah je, ini alat lah. Kalau bagi atas boleh jadi tempat ataupun makan. Makan ataupun zaman. Itu saja. Sebab tu dia tak banyak kajian, dia tak tulis dan sebagainya. Tak adalah macam isim fa'al, isim maf'ul, sebagainya. Tak ada. Sebab dah mudah sangat. Kita tahu bagi atas, bagi bawah, that's all. Kita dah dapat makna dia. Okey. Ustaz, Ya, tembang tanya. Ya, silakan. Ustaz, tembang tanya. Silakan. Ini isim alat. Contoh dia tadi masaha, daraba, satara kan? Ya, ya. Yang masaha tu ada ujung dia, ada ta. Ya. Daraba tu tak ada apa-apa. Ya. Dan tak ada apa tambahan, dan satara tu ada ta lagi tambahan. Okey. Kalau buka balik muka surat 75 tadi, muka surat 45. Buka balik muka surat 45 yang ni, kan? Isim zaman dan makan adalah generalnya maf'ilun. Nun, ya. Atau maf'alun untuk Lelaki. ataupun maf'alatun Perempuan. panas. Jadi maknanya perkataan tu contoh di sini tadi. Contoh di sini tadi. Kalau masaha ini dia telah hapus. Tapi alat penghapus tu dia ditakdirkan dalam muannas. Dia bukan muzakkar. Oleh kerana dia muannas maka ada ta tambahan. Alright. Okay. Dia adalah muannas. Dia adalah tergolong dalam kumpulan nama muannas. Tapi kalau daraba midrobun ni bukan muannas, dia muzakkar. Oleh kerana dia muzakkar tak adalah ta marbutah. Tapi kalau satara tu adalah menggaris, telah menggaris. Jadi dia punya alat penggaris tu adalah dalam kumpulan muannas. Dia belum muannas adalah mustaratun. Sebab dia ta marbutah. Okey, faham. Dia muannas. Oleh kerana muannas dia jadi ta marbutah. Itu je. Okey. Senang kan? Ini dia antara tempat belajar nahwu yang paling senang lah. Jadi tak banyak kerja lepas ni. Lepas ni kita tak dah. Kita letak tepi lah. Sebab benda termudah. Okey. Sejauh ini ada persoalan yang rasa perlu diterangkan lagi. Saya rasa benda tu mudah. InsyaAllah tak banyak. Taklah takut. Ustaz. Saya nak tanya. Ya, saya nak tanya. Ya. Macam yang ada yang muannas ni. Ya. Yang muannas dia punya kalau kita buat ayat. Ya. Kalau kita buat ayat, kita kena cari depan dia muannas juga ke? Orang perempuan ke yang buat tu? Dia tidak orang maksudnya perempuan, muannas tu maksud perempuan. Tapi dia dianggap sebagai perkataan tu perkataan perempuan. Ya, betul. Sebagai contoh macam kita punya anggota. Kalau anggota kita tangan tu ada berpasangan. Yang berpasangan tu dianggap sebagai muannas. Yes. Kalau single, hidung satu je. Hidung satu dianggap muzakkar. Mana tanda dia? Tak ada. Tak adalah pada hidung ada tulis muzakkar, kamu tak ada. Tapi kalau kita sebut hidung maknanya dia satu je. Apabila satu dia muzakkar. Tapi apabila sebut telinga, telinga dia adalah muannas. Bukan mesti telinga itu pada orang perempuan, tak. Atau bukan mestinya hidung tu pada orang lelaki, tak. Hidung tu adalah perkataan muzakkar. Macam ardi itu adalah muannas.
Tak ada pun, tak ada ta marbutah, tapi dia anggap sebagai muannas. As-samsu. As-samsu pun tak ada ta marbutah, tapi dia anggap muannas. Macam mana dia muannas? Dia perempuan ke? Tak. Bukan kerana dia perempuan atau lelaki, tapi dia dikategorikan sebagai isim muannas ataupun isim muzakkar. Itulah uniknya bahasa Arab ni. Ada muannas, muzakkar. Kalau kita kata rumah, baitun. Ustaz, Tapi kalau kita katakan kataan tu kataan macam kapal. Kalau kapal kita kata dia muannas. Apa tandanya? Tak ada. Kita kategorikan. Orang Arab kategorikan kataan tu adalah sebagai muannas. Ada Ustaz, muka surat 23. 23 ya. Tasrif lugawi. Ya. apa Ustaz? Ya. Itulah tu Apa tasrif soalan dia? lugawi. Ada pun tanwin adalah perubahan suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda berdasarkan jumlah mufrad, musanna, jamak. Itu lain yo. Tu. Yang Soalan dia. apa yang jadikan dia musanna? Musanna tu bukan muannas. Musanna tu lagi tu dua. Musanna tu Ada lain. mana mana sini. Bukan. Itu kalau musanna, Ah, musanna tu adalah maksudnya dua. 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 Kalau Macam muannas, Ustaz, baru macam Ustaz saya nak tanya Ustaz Ya, macam silakan. satara ni kan. Tiba-tiba dia boleh jadi muannas pula. Itu yang saya pening kepala nak buat je. Satara tu fa'il madhi. Betul. Buat. Tapi Fa'il madhi. Perbuatan. Daripada fa'il madhi, kita buat dia punya, kita bentuk dia punya Jadi nama alat. tim alat. okey. Alat. Dia Dia sudah daripada jadi perempuan lah. dia Macam daripada mana jadi perempuan? Mana kita tahu? mana dia tahu mana orang Arab dah kategorikan dia sebagai Oh. muannas. Jadi takdir jadi perempuan. Macam tadilah Samsu. Samsun Samsu. adalah muannas. Apa tanda muannasnya? Macam mana dia tahu? Tak tahu. Tak tahu. Kita hanya dengar orang Arab cakap. Dan ayat apa-apa kataan itu pun disetujui oleh Quran. Quran pun kata muannas. Malaikah sebagai contoh. Itu adalah muannas. Perkataan tu jenis muannas. Oh, macam malaikat. kataan Ya. Berpuasa. Okey. Jadi, Okey. jadi Okey. perkataan muannas tidak ni bukan daripada sini. Jangan tengok sini kita kira ini muannas tidak. Dia punya wazan dia adalah muannas. Okey. Dia punya kategori huruf tu adalah kategori perkataan tu adalah muannas. Okey. Terima kasih. Itu juga macam Terima kasih. baitun. Kan baitun. Baitun. Baitun Rumah. adalah buyut tu dia anggap sebagai muannas. Buyut. Dia anggap sebagai muannas. Daripada dia daripada jantan dia pergi ke betina. Astagfirullah. Jadi itu Transgender. bukan dia dari sini, dia tak ambil dari sini, tapi dia mengkategorikan penggaris itu sebagai muannas. Itulah dia Dia special perbuatan muzakkar. Dia jadi alat, dia jadi muannas. Itulah. Dia transpose. Okeylah Ustaz. Tahulah. Muzakkar ni dia punya fa'il dia fa'il dia, pembuat dia adalah orang lelaki. Kalau sekiranya saya tukar ayat satara ni kepada satar ti. Okey. Satarat ada mati di ujung ni. Jadi maknanya yang membuatnya perempuan. Jadi ini kena lelaki tak.
Dia Ini tetap alat. lah perempuan. Dia Alat tetap dalam muka surat 23. Tasrif istilahi. Tasrif yang lagi satu, tasrif lughawi. Lughawi. Jadi Luawi. istilah ini adalah dipanggil perubahan kata berdasarkan pada bentuk. Daripada fa'il madhi kepada fa'il mudhari' kepada mazda kepada isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Seperti contoh kataba yaktubu kitabun, katibun maktubun, aktubu, kemudian la taktub. Jadi itu adalah istilahi, tasrif istilahi. Kemudian lagi satu tasrif lughawi. Tasrif lughawi ini perubahan kataan tu mengikut jumlah. 1, 2, 3. Jamak lah. Jamak. Mana 1, Jamak 3, 1, 2, 3, 1, 2 jamak. itu adalah dipanggil Lughawi. lughawi. Jadi dua saja. Satu istilahi, satu lughawi. Jadi kalau lughawi itu daripada sikit jadi banyak atau banyak jadi sikit, itu adalah lughawi. Yang kita nak bincang sekarang ni adalah istilahi sulasi istilahi. Tasrif istilahi sulasi mujarrad. Tasrif maknanya perubahan, istilahi maknanya bentuk, dan sulasi 3, mujarrad maknanya 3 huruf tak bertambah. Okey. Istilahi ni Ustaz, dia ada 7 kan? Istilahi. Ada 7 kan? 7. Contoh kat bawah tu. Contoh kat bawah tu. Tabel 3, 4 ni. Ini istilah yang ni. Daripada fa'ala ya fa'ilun, maf'ulun, 7. ini adalah dipanggil tasrif istilahi. Daripada nasara yansu, nasran, nasirun, munsur, unsur, la tunsur. Ini semua dipanggil tasrif istilahi. Berubah daripada bentuk fa'il madhi, fa'il mudhari', mazda, isim fa'il, isim maf'ul, isim amar, fa'il amar dan fa'il nahi. Ini kita panggil dia istilahi ataupun tasrif istilahi. Okey. Jadi daripada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu maknanya bab yang satu. Bab satu aku. Aku. You. Jadi aku. Jadi fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu wazan yang diingat menggunakan rumus aku. Fathah untuk ain pada fa'il madhi dan dhammah untuk pada fa'il mudhari' yang ini. Madhi dia bagi atas, kemudian mudhari'nya bagi dhammah. Jadi di antara perkataan yang termasuk dalam bab satu adalah nasara yansuru. Nasara yansuru. Kita tak boleh baca nasara yansiru, tak boleh. Nasara yansaru pun tak boleh. Mesti yansuru. Apabila nasara yansuru ni masuk dalam kategori yang pertama, bab yang pertama, maka dia tak ada dalam tempat lain. Tak ada bab lain. Hanya satu je. Dia hanya boleh duduk dalam satu tempat saja. Macam kita juga lah. Kita hanya boleh duduk di rasa kebayang saja. Sebagai contoh. Tak adalah masa itu dia duduk Al-Ustaz. Tak ada. Masa yang sama dia ada kat Kuching. Tak ada. Tak boleh. Dia satu tempat saja. Kalau ada seremban lah, seremban lah. Jadi fa'ala yaf'ulu. Ini grup dia. Grup nasara yansuru, sakata yaskutu, kemudian sakara yaskuru. Okay. Nasara maknanya? Apa makna nasara? Menolong. Menolong. Sakata? Diam. Ya. Sakara? Diam. Sakara maknanya bersyukur. Jadi sakara yashkuru. Syukran. Sakiran. Kemudian mashkurun. Uskur la tashkur. Maknanya sakara dia telah bersyukur. Yashkuru dia bersyukur. Ataupun sedang bersyukur. Dalam terjemahan kita dia tak gunakan sedang tu sebab selain ini telah, ini sedang lah. Jadi yashkuru maknanya bersyukur. Syukran maknanya kesyukuran.
kesyukuran. Fa'il apa? Mazhar. Kesyukuran. Kesyukuran. Syakirun, Orang yang bersyukur. yang bersyukur. Mashkur, mashkurun, Orang yang disyukuri. yang disyukuri. Yang disyukuri. Yang disyukuri. Amal Bersyukur. ada perintah. Maknanya awak bersyukurlah. Ini fa'il amar. Bersyukurlah. La tashkur, jangan awak bersyukur. Sekarang mari kita tengok contoh dalam Al-Quran. Sakara yaskuru syukran, sakirun maskuran uskur, kemudian la tashkur. Kita tengok dalam kata dalam apa namanya? Dalam muka surat selepasnya. Muka surat ini. Ini semua adalah contoh-contoh perkataan di dalam grup bab 1. Kafara, kufran. Kufran ni dia punya mazhar dia. Jadi kalau kita nak baca ni, kafara yakfuru. Kemudian fa'il amar dia, fa'il amar tak sesuai lah. Kufur lah kami tak sesuai lah kan. Tapi maknanya dari segi teorinya, maknanya kita kena tambah lah. Kalau kita nak buat kafara yakfuru. Kemudian dia punya yang isim fa'il dia kafirun, isim maf'ul dia mukfurun, dan seterusnya. Begitu juga satara. Satara dia punya mazhar dia satran. Kalau ini nutup, ini penutupan. Kalau rezeki, razaka, rezeki maknanya telah memberi rezeki. Rizkan adalah penrezekian ataupun rezekilah. Rezeki. Jadi razaka maknanya dia telah memberi rezeki. Kalau dia sedang, jadi zuku. Zuku. Apa isim fa'il dia? Razikun. Isim maf'ul dia mafzukun. Mafzukun. Dan seterusnya. Yang itu kita kena hafal lah. Kita kena tahu macam mana nak buat. Isim fa'il dia macam mana, isim maf'ul dia macam mana dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita nak bincang yang syakara. Syakara syukran. Bersyukur. Maksud dia bersyukur. Jadi kita nak tengok contoh dalam Quran. Bagaimana contoh dalam Quran yang menggunakan apa namanya perkataan sakarun. Jadi okey. Ayat berapa? Dia. Sabar. Iki. Ni dia. Okey. Syakar. Kalau ada Quran boleh buka lah. Kalau tak ada tak apalah, tengok yang okey. Jadi cuba tengok pada ayat ini ayat surah yang berapa ni? Surah 27 ayat yang 40. Surah 27 ayat 40. Siapa yang ada Quran ke ataupun iPad ke yang ada ayat Quran di situ, bolehlah tengok. Tahu Ustaz? Surah 27. Surah 27 surah An-Naml. An-Namlu. Ayat An-Naml. An-Namlu, manul semut. Okey, ayat 40. Ayat 40. Ayat 40. Okey. Di dalam ayat ini ada 3 perkataan syukur disebut. Tapi tidak semua sama. Sebab di sini ada ashkuru, kemudian lagi satu syakara, kemudian yashkuru. Jadi ashkur ni adalah tu adalah menunjukkan, cuba tengok di sini. Syakara yashkuru uskur. Syukran. Wahwa syakirun. Wahwa ni maksudnya isim fa'il. Manakala maf'ul, isim maf'ul. Jadi syakara yashkuru uskur. Yang merah ni semuanya adalah fa'il. Manakala yang warna apa ni? Warna ungu. Warna ni adalah isim.
Jadi syukran. Syukran ni adalah masdar. Manakala fahuwa sakirun, lepas fahuwa tu maknanya isim fa'il. Dan maf'ul isim maf'ul. Li muta'addi maknanya memerlukan objek. Memerlukan objek. Jadi sakara yashkuru uskur. Syukran. Sakirun maskurun. Jadi sakara itu adalah fa'il madhi. Yang ini. Waman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Jadi fa'il madhi. Syakara maknanya adalah bersyukur, iaitu fa'il madhi. Fa'il madhi itu bagaimana dia punya i'rab dia? I'rab dia adalah fa'il madhi. Satu. Kemudian masa yang sama dia fa'il syarat. Apa maksud fa'il syarat tu? Fa'il syarat tu maknanya kalau kamu bersyukur. Jadi man syakara, siapa yang bersyukur, itu adalah syarat. Siapa yang bersyukur? Fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur pada dirinya. Jadi yang ini syakara ni maknanya dia adalah fa'il madhi, tapi masa yang sama dia adalah fa'il madhi syarat. Fa'il syarat. Fa'il syarat mabni ala fathah fi muhalli jazam. Maknanya dia oleh kerana fa'il madhi sentiasa berbaris atas, maka dia tak boleh ubahlah sebab mabni ala fathah. Tetapi dia duduk di tempat majzum. Apa sebab majzum? Sebab dia syarat. Jadi dia sepatutnya kita nak sebut sakat. Tak sebut ra, sakara. Tapi tak boleh. Dia matikan ra. Fa'il madhi ni mabni. Mabni ala fathah. Jadi dia terpaksa tulis fathah juga. Jadi man sakara, ada man tu maknanya dia sudah jadi syarat. Apabila syarat dia mesti mati. Tetapi tak boleh dimatikan kerana dia mabni. Jadi fa'il madhi, fa'il syarat mabni ala fathah. Tak boleh matikan. Tapi fi muhalli jazam, dia duduk di tempat baris mati. Dia tak matikan baris itu kerana dia mabni. Tapi dia duduk di tempat baris mati. Jadi i'rab dia fa'il madhi, masa yang sama fa'il syarat. Bila jadi syarat, dia mabni ala fathah, tapi fu mahali jazam. Jadi apabila syarat dia kena jazam ra tu. Tapi tak boleh dijazamkan kerana dia mabni. Sebab itu kita kata fa'il syarat mabni ala fathah. Tetapi fi muhalli jazam. Fi muhalli ni duduk di tempat. Duduk di tempat apa? Tempat jazam baris mati. Sepatutnya baris mati. Tapi tak boleh dimatikan kerana apa? Kerana dia mabni. Itu penggunaan syakara dalam Quran. Di antara banyak lagi. Tapi di antaranya adalah seperti ini. Jadi fa'innama yashkuru. Fa'innama yashkuru ni adalah cuba tengok di sini. Yashkuru. Yashkuru fa'il mudhari' marfu'. Fa'il mudhari' marfu'. Yang madhab marfu' lah. Marfu' bi dhammah. Yashkuru. Ru tu adalah dhammah. Sebab apa? Sebab dia fa'il mudhari'. Kemudian yang ini tadi di dalam syakara ni tadi ada dhamir dia. Apa dhamir dia? Dhamir dia mustatir. Mustatir maknanya tersembunyi. Tapi ditakdirkan. Takdiruhu huwa. Jadi dia tersembunyi tetapi di dalamnya ada ditakdirkan huwa. Huwa dia seorang laki-laki. Jadi syakara adalah fa'il madhi, kemudian fa'il syarat mabni ala fathah fi muhalli jazam. Kemudian fa'il dia, pembuat dia dalam ni adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi siapa orang laki-laki yang bersyukur, fa'in nama sesungguhnya yashkuru, dia sedang bersyukur li nafsi, untuk dirinya sendiri. Kalau dia bersyukur untuk kepada Allah, bukan maknanya dia ucap terima kasih kepada Allah, tidak. Tapi adilat dia, kebaikan dia, balasan dia balik kepada diri orang yang bersyukur. Jadi maknanya kalau kita banyak bersyukur, maka banyaklah kembalinya akibat daripada bersyukur itu kepada diri orang yang bersyukur. Oleh kerana itu tak teringinkan nak bersyukur. Tuhan kata kalau awak bersyukur, awak balik apa yang awak syukur.
Tak nak ke? Awak dapat balik. Tapi nak tanya lah, macam mana bersyukur ni? Apa yang nak kata bersyukur tu? Jadi syukur, adakah dengan cukup dengan alhamdulillah itu syukur saja? Betul lah, alhamdulillah. Tawakal lah. Bersyukur. Tetapi syukur yang sebenarnya adalah sebagaimana Rasulullah SAW ditegur oleh isterinya Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah ni banyak sangat semayang sedangkan Rasulullah dah dijamin masuk surga? Kalau tak semayang pun dah masuk surga sebab dah dijamin. Dan jaminan Allah tak pernah bohong. Mesti betul. Jadi apa semayang banyak sangat? Tapi Rasulullah jawab, tidakkah aku ni menjadi orang yang bersyukur? Tak bolehkah menjadi orang bersyukur? Jadi bersyukur itu maksudnya banyak solat, tahajud. Kalau solat fardu tu memang wajib lah, tak payah. Tidak adalah menunjukkan dia tentunya. Tapi maknanya apabila kita buat banyak solat-solat sunat, bermaknanya kita bersyukur. Dan apabila kita bersyukur, balasannya datang kepada kita. Allah tak perlukan kita bersyukur, tidak. Kamu nak syukur ke, kamu nak kafir ke, Tuhan tak ada masalah bagi dia. Tak menambah apa-apa bagi Allah. Tapi bagi kita, kalau kita bersyukur, kita dapat banyak pahala, banyak balasan. InsyaAllah Tuhan akan balaskannya dengan syurga. Jadi bersyukur ni maksud yang umum. Maksudlah semayang tahajud, maksudlah semayang, maksudlah berderma, maksudlah berdekah, maksudlah menunaikan kewajipan, maksudlah jujur, maksudlah tak dengki, maksudlah tak dendam, maksudlah tak kata orang dan sebagainya. Itu adalah bersyukur. Kalau kita banyak cerita orang, keburukan orang, itu tanda kita tak bersyukur. Nanti balasannya bukan kata juga. Kamu bersyukur dapat, kalau kamu bersyukur kamu dapat balasan bersyukur. Kalau kamu tidak bersyukur buat kezaliman, buat benda yang haram, maka kamu juga akan terima benda yang kamu buat. Jadi oleh kerana itu jangan buat benda yang haram dan menunjukkan kita nak bersyukur. Buat selalu benda yang elok, buat selalu benda yang baik, buat sekali terutamanya dari segi semayang tahajud, semayang waktu malam. Kalau lagi banyak kita waktu semalam, insya-Allah kita akan dikawal sebagai seorang yang banyak bersyukur. Apabila banyak bersyukur, Tuhan akan elakkan daripada keburukan yang lain dan akan bagikan kebaikan-kebaikan lain hingga hari kiamat besok, hari balasan besok, Tuhan akan balaskan dengan surga, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus dan berbagai jenis-jenis surga. Jadi oleh kerana itu, jadilah kita orang yang bersyukur. Kerana balasan syukur itu adalah balasan kepada kita, pada orang yang buat itu. Jadi kata ashkur, hamzah ni adalah maksudnya huruf istifham. Adakah? Ashkuru, aku bersyukur. Akfur, ataupun aku kafir, aku tak bersyukur. Waman syakara ayat tadi. Jadi hamzah ni, hamzah tu adalah huruf istifham. Huruf istifham yang mana tidak memerlukan jawapan. Walaupun ditanya, adakah aku bersyukur? Tidak perlukan jawapan. Bukan dia memerlukan jawapan. Tapi di sini nak bagi kepada tanbih. Maknanya perhatian. Adakah aku bersyukur? Ataupun aku ni kufur? Jadi maknanya di sini kita panggil huruf istifham. Walaupun istifham, kita yang baca tak jawab. Bukan dia nakkan jawapan. Tapi dia tanbih, menarik perhatian kita. Adakah aku ni bersyukur? Atau aku ni kufur? Kita jawablah sendiri. Tapi kalau kamu bersyukur, kamu akan dapat balasan. Begitu juga kalau kamu kufur, kamu akan dapat balasan. Pilih antara dua. Jadi dunia ni tempat kita memilih. Nak pilih yang baik ke, nak pilih yang buruk. Kalau pilih yang baik, kita dapat yang baik. Pilih yang buruk, kita dapat yang buruk. Tuhan beri kebebasan. Kita boleh pilih. Jadi ashkuru, akfuru, aku ni orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Jadi berkatalah seorang yang punya ilmu daripada ahli kitab. Ini ayat dalam surah semua, perkataan seorang yang beriman kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi dia adalah seorang yang punya ilmu daripada ahli kitab. Aku akan bawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkelip. Jadi Nabi Sulaiman bertanya kepada umat dia, siapa yang boleh bawa singgasana Balqis itu daripada Yaman pergi ke
tempat Nabi Sulaiman di waktu itu adalah di sekarang ni lah, di apa namanya, apa nama tempat tu, Baitul Maqdis tu. Baitul Maqdis. Jadi nak bawa singgah sana tu daripada Yaman ke Baitul Maqdis, jaraknya lebih kurang 2000 km lebih kurang. Jadi siapa yang boleh bawa? Jadi ada jin kata, dia kata aku boleh bawa suasana singgah sana ini dalam masa kamu sebelum kamu bangun. Kamu duduk sekarang ni, sebelum kamu bangun, singgah sana itu dah ada dah. Jadi berkata seorang yang beriman, ilmu daripada ahli kitab, aku akan bawa singgah sana itu kepadamu sebelum kamu berkelip mata. Kau pejam mata, buka balik, istana dah ada depan. Maka sesekala Sulaiman melihat, ya, bukan, ini orang yang beriman. Jin afraid kan? Jin Orang yang beriman dia bukan kata jin kan? sebelum kamu bangun. Lambat. Dia boleh. Kalau Nabi Sulaiman bangun petang nanti kan lambat baru sampainya. Ini tak, kamu pejam, buka balik mata, benda tu sampai. Maka Nabi Sulaiman melihat suasana itu terletak di hadapannya. Lepas cakap, pejam mata, celak balik, dah depan dia dah. Dan dia berkata, ini termasuklah ini depanku untuk mencuba aku. Jadi kejadian tu pada Nabi Sulaiman ini untuk mencuba dia, untuk menguji dia. Sama ada dia ni bersyukur, mencubai aku, apakah aku bersyukur, atau ashkuru, atau mengingkari akan nikmatnya, ataupun kufur. Dan barang siapa yang bersyukur, ashkuru, adakah aku ni orang yang bersyukur? Jadi Nabi Sulaiman atau kufur, melahirkan dia punya rintihan, apakah aku ni orang yang bersyukur ataupun aku ni orang yang kufur? Dengan adanya istana tadi dalam sekelip mata boleh sampainya, adakah aku ni menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Lepas tu ayat tu, siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang kufur maka dia pun kufur untuk diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Tuhanku Maha mulia. Jadi kalau kita bersyukur pun Tuhan tak ada apa-apa, tak menambahkan besar dia, tak menambahkan agung dia. Kalau kita bersyukur pun tak menambah. Kalau tak bersyukur pun tak nambah. Tak ada apa-apa. Bagi Tuhan tak perlu pun. Tapi yang perlunya siapa? Yang perlunya kita. Kerana kalau kita bersyukur, dia akan kembali kepada kita. Okey? Ada soalan? Ya. Bagus. Terima kasih. Kalau tak ada soalan, ada satu lagi sini. Ada Ustaz, faham ya? Faham ayat ni, bagus. Okey, alhamdulillah. Faham insya-Allah. Okey. Jadi untuk nak memahirkan benda ni, dia ada banyak kataan-kataan di sini. Ada berapa ni? Banyaklah. Ada muka surat 48 dan 49 ni, itu perkataan di dalam grup 1. Fa'ala yaf'ulu. Jadi ada banyak perkataan di sini. Nombor 1, cuba cari di dalam Quran. Cuba cari dalam Quran kataan ni yang mana-manalah. Cari dalam Quran. Lepas tu tengok dia punya, tengok warna dia. Lepas tu tengok dia punya i'rab dia. Kalau tak ada i'rab, nanti saya bagi yang i'rab ni. Rasa saya dah bagi tak? Saya rasa macam dah bagi. Tak apa. Jadi buku i'rab tu, yang warna kuning tu, kalau tak ada nanti saya bagi yang PDF ni. PDF ni i'rab. Dia boleh download. Buatlah mana-mana yang rasa. Ada. Kemudian lagi satu, kalau sekiranya tak jumpa nak cari, boleh gunakan program ini. Program Al-Ma'an.
Nampak tak? Tak nampak? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak Nanti ada. sekejap. Okey, tak ada. Oh, beratnya. Oh. Al-Ma'ni. Ada? Ada nampak? Berat je. Tak jumpa dah. Tak nampak dia punya apa ya. Al-Ma'ni ya. Ada nampak Al-Ma'ni? Ada nampak Al-Ma'ni. Tapi lepas tu kecil sangat. Tak betul. Tak habis lah. Sekejap lagi tak habis. Pukul 11 ambil. Oh. Ustaz, Dia tak keluar. tunjuk tu tak Boleh dapat nak ambil tunjuk. kontak yang itu ada Al-Ma'ni tu. Ada nama Al-Ma'ni ada huruf-huruf. Berat je. Yang ni. Itu dia. Nampak Al-Ma'ni ni? Ada Al-Ma'ni tapi dia tak buka. Okey, Ada. okey. Ni Nampak kan? Okey. Ni Al-Ma'ni kan? Nampak ya? Nampak di sini. Okey. Di sini kita kena type kata yang kita nak. Katalah kita nak kata, I see. katalah kata yang kita nak razaka. Razaka maknanya adalah rezeki lah kan? Rezeki. Rezeki. Okey. Jadi kita type dekat sini rezeki. Razaka. Arab lah. Razaka. Kita nak ke kata Arab kan? Kita kata Arab lah. Razaka. Kita type kata razaka kena kita enter. Dia keluar macam ni. Baiknya. Okey. Nampak ni? Boleh nampak? Okey. Ya. Okey. Boleh tak besarkan. Tak apalah. Boleh nampak tak ya? Razaka. Razaka ni adalah razaka fa'il madi. Yarzuku fa'il mudhari'. Rizqan adalah masdar. Masdar. Razikun Mazdah. fa'il isim fa'il. Kemudian Sifat. ada fa'il maf'ul. Isim maf'ul. Marfu'. Okey. Kalau sekiranya kita tak tahulah macam mana nak dapatkan ni, kita buka di sini. Buka alma'ni.com. Lepas tu kita isikan perkataan yang kita nak cari. Kalau sini razaka, maka razaka tu adalah fa'il madi. Kemudian dia macam mana dia punya tasrif dia? Tasrif dia adalah fa'il madi, fa'il mudhari', kemudian masdar, lepas tu isim fa'il, isim maf'ul. Dia tak bagilah isi perkataan kataan nahi ke ataupun amar ke ataupun isim alat pun dia tak sebut. kasih. Dia semua sebut yang ini saja. Sebab yang ini sudah mencukupi lah. Nak buat fa'il amar kita tahu, nak buat fa'il amar kita tahu cara bagaimana. Kita nak buat kemudian isim maf'ul dia bagi di sini. Dan kalau nak buat sekiranya isim zaman, kita gunakan tadi punya teori, tambah min bagi atas atau min bagi bawah ta'ala. Jadi dia hanya bagi yang basic saja. Razaka, yarzuku, razkan. Razkan itu adalah masdar.
Razikun adalah isim fa'il, orang yang memberi. Kemudian marzukun, orang yang diberi rezeki. Jadi razaka, dia telah memberi rezeki. Yarzuku, dia sedang memberi rezeki. Kemudian razkan maknanya rezeki lah, ataupun kerezekian, tapi tak sesuai lah. Pemberian. Kerezekian, rezeki lah. Kemudian isim fa'il dia razikun, orang yang memberi rezeki. Dan marzukun, orang yang menerima rezeki. Yang menerima rezeki. Penerima rezeki. Rezeki. Okey. Itu kalau rizaka. Katalah kita nak kataan lain. Kita nak kataan yang katakan apa kataan kita nak selain daripada kataan ini. Ambil contoh dalam ni, katakan nasara. Okey. Jadi nasara kita naik nun sad ra. Okay. Kemudian kita enter, dia akan dapat macam ni. Nasara. Nasara. Nasara, dan dia adalah kalau nasrun adalah daripada Mazda kepada nasara. Kalau nasara dia bagi di sini. Ini nasrun, nasara. Nasara adalah fa'il madhi. Fa'il mudhari' dia yang suruh. Suat ni diberikan dhamma. Hak lain dah dia tak bagi, cukup dah faham dah tu. Ra tu mesti dhamma. Suat saja yang kena tahu. Ini dia tunjukkan suatnya saja. Dengan ya, yang suruh. Nun ni dia tak bubuhkan huruf mati, ra pun tak dibubuhkan kerana understood. Kita dah belajar tadi, fa'il mudhari' adalah yang suruh. Jadi dua suat saja. Jadi kita tahulah dia ni dalam kumpulan nasara yang suruh. Dalam kumpulan satu. Kemudian dia punya mazda dia nasran. Nasran itu satu mazda. Ataupun nusratun, dua dia punya wazan mazda dia. Boleh jadi nasran, boleh jadi nusratun. Dua wazan bagi kataan nasara. Maksudnya sama-sama. Ini pertolongan, ini pun pertolongan. Tapi maknanya wazan dia boleh dalam bentuk nasrun, pertolongan juga, dan nusratun, pertolongan juga. Boleh dua-dua. Mana-mana guna ni boleh. Tapi dalam Quran ada masa digunakan ini, ada digunakan ini, ada sebab-sebab tentu. Dia tidak main pakai bubuh je, pilihlah mana letak. Mesti ada sebab. Itu kena belajar ilmu balaghah. Walaupun ini dia bagi dua sama, maksud dia pertolongan, tetapi dalam Quran dia tidak bubuh pilih-pilih je tak. Dia mesti dia letak tu ada di punya makna tertentu. Kenapa digunakan nasran, kenapa digunakan nusrun, itu kajian di dalam ilmu balaghah. Yang belajar balaghah insya-Allah akan sampai waktu dia. Fahuwa tu maksudnya adalah isim fa'il. Fahuwa nasirun. Nasirun itu maksudnya orang yang menolong. Nasirun. Nasirun. Nasirun itu kalau dia satu orang. Kalau dia seorang lelaki. Kalau wahya seorang perempuan, nasiratun. Ada ta marbutah. Jadi kalau lelaki-lakinya nasirun, kalau perempuannya nasiratun. Kalau jamak kepada nasirah itu adalah nusarun. Itu jamak kepada nasirun. Ataupun nusurun. Itu jamak kepada nasirah. Wahya nasirun. Nasirun itu adalah untuk perempuan. Untuk lelaki dia nusurun. Untuk lelaki dia nusurun dengan wa. Untuk perempuan nasirun dengan ya. Jamak dia. Kalau seorang nasrun, nasirun. Nasirun untuk lelaki, untuk perempuan nasiratun. Kalau jamak dia nusurun dengan wa. Kalau perempuan nasirun dengan ya. Payah nak ingat kan? Sebab itulah kena gunakan program ni. Jadi tuan dah ambil ni, alamat dia almaani.com. Kemudian isikan perkataan yang kita nak cari itu dalam tempat ni, dan bila kita enter kita akan dapat yang macam ni. Kemudian dia punya isim maf'ul dia mansur.
Mansur itu adalah yang ditolong. Jadi nasara dia telah menolong, yansuru dia sedang menolong, nasran ataupun nusratun adalah pertolongan, nasirun orang yang menolong, nasirah orang perempuan yang menolong. Kemudian jamak dia adalah kalau yang lelaki adalah nusurun. Kalau perempuan nasirun dengan waw dengan ya. Kalau isim maf'ul dia mansur, orang yang ditolong. Jadi lengkaplah dia punya apa ni? Istilahi dia tu ataupun dia punya tasrif istilahi dia. Istilahi ni kadang-kadang kita lupa. Kalau lupa kita tengok di sini ataupun tengok kamus. Kamus pun ada, tapi kamus dia hanya bagi fa'il madhi, fa'il mudhari', kemudian masdar. Kebanyakan kamus macam tu. Dia tak beri semua sebab tak buat tempat nak tulis semua sekali ni. Ini tergantung pada kita macam mana nak buat isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Itu terpulang pada teori yang kita dah belajar. Jadi teori itu jangan lupa. Susunan dia tu jangan lupa. Kalau kita lupa tu, payahlah kita nak beri makna. Jadi makna dia jangan lupa juga. Kalau nasara fa'il madhi, dia telah. Kalau yansuru maknanya fa'il madhi mudhari', dia telah. Kalau nasrun maknanya masdar, tolongan. Kalau nasirun orang yang tolong. Kalau yang orang yang ditolong, mansurun. Jadi kita dapat makna dia. Itu je. Kalau tuan-tuan dapat yang ni, baca je bahasa dalam bahasa Arabnya, insya-Allah kita dah boleh bagi makna. Dengan syarat kita faham apa dia makna fa'il madhi dia. Sebab itulah kena ada kamus. Tahu madhi dia makna dia, kita dah boleh bagi makna yang perkataan-perkataan dia punya tasrif itu, insya-Allah. Ada soalan? Alhamdulillah. Kita Ada, cuba Ustaz. Kalau tak dapat besok kita tanya Ustaz. Tak dapat kita bincang lagi. Kalau tak dapat Okey. bincang lagi. Tapi kalau ada soalan, istilahi. Istilahi. Ini salah sulah asasi 3 huruf. Kita akan pergi pada 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Kita mahirkan dulu 3 huruf. Nanti yang lain tu dia akan mudah kita nak faham. Kalau terfaham yang 3 ni, yang 4 insya-Allah kita boleh faham. Yang 5 dan yang 6 pun insya-Allah kita boleh faham. Tapi kerja lebih lah. Kena hafal. Dia punya untuk kebaikan di sini tolong supaya apa? Supaya kita familiar. Supaya kita dapat apa? Petik tangan kita tahu. Sekurang-kurangnya buat 10 kataan ni. Tengoklah Al-Quran. Di mana ada ayat ni dalam Al-Quran. Okey. Kemudian kalau kita nak tahu perkataan tu dalam Al-Quran di mana duduknya. Gunakan ini juga petik dekat dengan kalimah Al-Quran. Nampak ni? Yang ni. Tadi kita gunakan yang ni. Al-Ma'jum Arabiah. Kita dapat yang ni. Betul. Sekarang ni kita nak cari kalimah Quran tu dalam juz mana, nombor berapa dan sebagainya. Kita gunakan kalimah Quran. Jadi tekan kalimah Quran ni dikeluar macam ni. Lepas itu kita isi perkataan yang kita nak. Apa perkataan kita nak? Katakan kita nakkan perkataan dakhala sebagai contoh. Dakhala. Jadi kita type dakhala dan lam. Dakhala. Okey. Lepas tu kita enter lah. Dah type tu kita enter. Jadi kita dapat ayat-ayat yang ada perkataan dakhala. Nampak tak? Nampak tak ayat-ayat ni? Nampak. Dakhala kan? Jadi kita tengok di sini. Di antara dia bagi sekalian surah Ali Imran ayat yang 37. Kullama dakhala alaiha Zakaria. Itu satu. Kemudian surah Nuh ayat yang ke-28. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan. Kemudian dalam surah Baqarah ayat 58. Adkhulu. Ini dakhala.
3 huruf. Ini adkhulu 4 huruf. Tapi 4 huruf ni ditambah dengan waw alif, menunjukkan jamak. Adkhulu, masuklah kamu semua. Haza karya. Kemudian wadkhulu pun ini adalah fa'il amar untuk ramai, laki-laki ramai, jamak. Kemudian yadkhulu, ini fa'il mudhari', yadkhulu. Tapi ini yadkhula, pasal apa yadkhula tidak yadkhulu? Sebab depannya ada lan. Qalu la yadkhula jannah. Mereka berkata tidak masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga melainkan orang Yahudi dan orang Nasara. Baqarah 1:1. Jadi lan yadkhula. Dia tidak yan yadkhulu pasal depannya ada lan. Lan tu menyebabkan lu tu jadi baris atas. Jadi masuk. Jadi qalu yadkhula jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata mereka ni siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa dia kata? Orang Islam tak masuk syurga. Yang masuk syurga ni, yang akan masuk syurga hanyalah orang daripada orang Hudan, orang Yahudi dan Nasara dan orang Nasrani. Jadi orang Islam ni tak masuk syurga. Ikut kata dia, bukan kata Tuhan ni. Tuhan mencakap ajukkan perkataan orang Yahudi terhadap perkataan mereka itu. Begitulah seterusnya. Yadkhuluha, adkhulu, tadkhulu, dakhalahu, kemudian tadkhulu. Jadi dengan menggunakan ini banyak kita nampak perkataan-perkataan yang ada menggunakan dakhala. Ada berpuluh-puluh sini perkataan dakhala. Jadi kalau tuan-tuan nak cari perkataan ini dalam Quran, gunakan program ini. Mudah dapat. Kalau nak buka satu-satu nak cari, sampai petang pun kali 2-3 dia dapat. Tapi kali ini dalam beberapa second je insya-Allah dah dapat perkataan. Jadi dalam al-ma'ni kita boleh tengok dia punya tasrif dan kita boleh cari perkataan itu di dalam Quran. Itulah di antara alat-alat belajar yang tuan-tuan kena tahu. Kena amalkan, kena biasakan supaya mudah nak cari. Boleh menyelamatkan masa untuk kita nak mencari. Cepat insya-Allah. Al-Ma'ni. Jangan lupa alma'ni.com. 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 Boleh nak cari perkataan, boleh nak cari makna. Di dalam ni pun ada, kalau kita nak cari makna dia ada di sini. Makna dalam bahasa Indonesia pun ada, dalam bahasa Parsi pun ada, Turki pun ada, Perancis pun ada, Portugis pun ada, Ismail, English, Arabic. Semua ada. Jadi kalau kita tak faham bahasa Melayu, boleh bahasa Inggeris. Tak faham bahasa Inggeris, boleh pergi bahasa Perancis kalau faham. Atau bahasa Portugis, atau bahasa Indonesia, atau bahasa kita boleh cari. Kalau tak faham mana. Tapi bahasa Melayu dah cukup dah lah. Tapi kalau nakkan yang bahasa-bahasa lain, ketiklah di sini, tekan di mana kita nak. Ini. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Saya harap Alhamdulillah. Saya harap tuan-tuan belajar buat exercise ni, bukan exercise sebenarnya. Familiarize. Untuk familiarkan ini. Ada muka surat 48 dan 49. Pilihlah mana-mana perkataan yang tuan-tuan rasa nak buat. Saya cadangkan sekurang-kurangnya 10 perkataan. Sekurang-kurangnya. Kalau dah 10 tu dapat, maknanya familiar lah. Kalau tak buat pun tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa. Tapi tuan-tuan yang tak familiar. Jadi eloklah kalau ambil sikit masa untuk buat ini. InsyaAllah dia akan lahir kemahiran atau familiarity. Terutama sekali menggunakan program ini. Okey, ada soalan? Okey. Alhamdulillah, ini research ni bagus. Ya, betul. Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. Okey. Apa dia ni? Oh, 11. Okey. Boleh Ustaz. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung kamu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada keburukan kami. Barang siapa yang kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat menunjukkan. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurnia-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang karadai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kamu mudah menerima, mudah menghati, mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.